Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, satu jawatankuasa gaji peringkat negeri di bawah jawatankuasa Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC diwujudkan bagi menguruskan penyelarasan gaji pekerja di Sarawak AMNYA. Pengerusi MTUC bahagian Sarawak Zaidi Nasar berkata, kerjasama bersama Kerajaan Sarawak dapat mempertingkatkan golongan perburuhan dari segi latihan dan pendidikan. Satu perkara yang kita amat gembira, Premier sudah setuju untuk kita menubuhkan jawatankuasa gaji tingkat negeri, komiti dia setuju oleh Sarawak untuk kita adakanlah untuk membincang perkara gaji pekerja-pekerja Sarawak. Dah setuju oleh Premier Sarawak lah untuk kita laksanakan pada tahun ini kan. Tindak Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selesai melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bong Openg di Wisma Bapa Malaysia di sini pada Isnin. Selain itu, jelasnya tindakan susulan akan dibawa kepada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Ujarnya, jawatankuasa ini akan terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, wakil daripada pegawai kerajaan negeri dan wakil pekerja termasuk golongan profesional. Jawapan utama jawatankuasa untuk kita berbincang mengenai gaji pengajian di peringkat negeri Sarawak. Dan kita buat di bawah jawatankuasa ini kita transfer kepada Kerajaan negeri, perkara itu dibincangkan dan kita bawa kepada peringkat nasional MPJN, Majlis Perancangan Gaji Negara. Katanya, pindaan ordinan buruh Sarawak akan dikemukakan kepada Kementerian Sumber Manusia sebelum diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak tahun hadapan. Menurutnya lagi, MTUC telah diperuntukkan dana daripada kerajaan negeri untuk mengadakan latihan dan kempen kesedaran mengenai hak-hak pekerja dari segi undang-undang sehingga tahun 2025. Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada delegasi QMIS Richwood Black Tech Sendirian Berhad yang diketuai pengerusinya Dr. Mazlan Ahmad. Ketika ditemui pemberita, Dr. Mazlan berkata kunjungan hormat itu bertujuan mencadangkan kolaborasi untuk menggabungkan commercial finance dan wakaf finance yang juga dikenali sebagai social finance dalam usaha mewujudkan bank wakaf digital di Malaysia. Menurutnya, bank wakaf digital diusulkan untuk menjadi inovasi yang dapat mengatasi masalah ekonomi dan merangkumi golongan yang sering dianggap sebagai undeserved atau unserved market. Sebab itulah kita akan mewujudkan bank wakaf digital, dan bank wakaf digital tak lengkap kalau kita tak boleh menjadikan the whole infrastructure. Dr. Mazlan Ahmad menambah, wakafpreneur adalah konsep yang berbeza dengan zakatpreneur, di mana individu sebagai usahawan akan secara sukarela menyumbangkan sebahagian hasil mereka kepada masyarakat, kerajaan, negeri, negara dan akhirnya kepada umum. Justru beliau berharap inisiatif ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat serta berpotensi membawa perubahan positif kepada Sarawak dan Malaysia secara keseluruhan. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada OCK Group Berhad sebelum menghadiri majlis officiate to opening of the World Green and Sustainability Summit di UCSI Kuching. Laporan selanjutnya, Hospital Pakar KPJ Kuching menjadi hospital pertama di Borneo menawarkan pembedahan tulang secara robotik menggunakan Robotic Surgical Assistant ROSA bagi pembedahan lutut dalam usahanya memodernkan rawatan perubatan. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, ROSA adalah teknologi yang akan membantu pakar-pakar ortopedik menentukan kedudukan yang tepat untuk implan lutut bagi pesakit yang menjalani pembedahan sendi lutut. And I'm very honoured to be here to launch together with the KPJ Kuching for this first setting a new standard on this first robotic surgical assistant ROSA. You know, you have to pronounce it carefully, otherwise it becomes ROSAC. ROSA. You know, first one on the island of Borneo. It is indeed a very privilege for us and feel very proud that we are here, that in the jungle of Borneo, we still have all this technology. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian Robotic Surgical Assistant ROSA First in Borneo bertempat di Dewan Kenyalang Hospital Pakar KPJ Kuching di sini pada Isnin. Justru katanya, Hospital Pakar KPJ Kuching menjadi hospital pertama di Borneo menyediakan perkhidmatan pembedahan penggantian lutut dan pinggul robotik untuk pesakit osteoartritis menggunakan ROSA dari Amerika Syarikat.
Untuk makluman, kos pembedahan menggunakan rosa di KPJ Kuching adalah dalam anggaran RM36,000 untuk sebelah kaki dan mencecah sehingga RM70,000 untuk kedua-dua belah kaki. Manakala kos pembedahan biasa untuk sebelah kaki sekitar RM20,000 hingga ke RM26,000 dan untuk kedua-dua belah kaki mencecah RM50,000. Dalam pada itu, semasa sidang media, Datuk Seri Profesor Dr. Sim menegaskan pembinaan Pusat Kanser Sarawak perlu dipercepatkan. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berkata, meskipun negeri ini mempunyai kepakaran perubatan tempatan, namun fasiliti kanser yang komprehensif sangat diperlukan tanpa perlu pergi ke Semenanjung Malaysia. We give last 5 years for the cancer hospital. I spoken to Najib. Najib said, I give you 400 million, 2018, change government, right? Then I see Muhyiddin, I went to speak to Muhyiddin. Muhyiddin said, we had no money, And then I came with Abanjad. Abanjad said, we pay first. And then I told Muhyiddin, that's in June. Muhyiddin said, okay, the next trip I go down to Sarawak, I will announce it. By August, is no longer Prime Minister. And then our Premier really want to have a cancer hospital. So Ismail Sabri, first trip to here, he told Ismail Sabri was talking something else, and our Premier said, listen to Dr. Singh. So I presented Ismail. So Ismail Sabri went to visit the Petrajaya Hospital. He said, can this become a cancer hospital? I said, no, sir, because it's so specialized. You have to design in that way. You cannot just a hospital built halfway and you become cancer hospital. Mengulas lanjut mengenai pembinaan pusat kanser tersebut, Dr. Sim berkata sama seperti Pusat Jantung Sarawak, ia bakal dibina oleh kerajaan negeri dan dikendalikan oleh kerajaan persekutuan. Ini bermakna, katanya, bangunan pusat tersebut dibina oleh kerajaan negeri dan disewakan serta pengoperasiannya dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan. Paparan seterusnya mengenai seramai 1,879 anggota polis terdiri daripada 233 pegawai kanan dan 1,646 pegawai rendah polis di Sarawak terlibat dengan Kembara Kenali Borneo di 8 daerah di Sarawak bermula 7 September ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sabri berkata, kesemua anggota polis terlibat akan ditempatkan di setiap lokasi bagi memastikan program jelajah berkenaan berjalan lancar dari aspek keselamatan. Menurutnya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyertai misi jelajah Kembara Kenali Borneo di 8 daerah di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media OP Kembara di Raja Borneo di Pusat Media Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak di sini pada Isnin. Kembara tersebut akan menempuh perjalanan sejauh 1,198 km bermula di Lawas, kemudiannya ke Brunei, Miri, Bintulu, Tatau, Sibu, Sri Aman, Kuching dan Lundu di samping akan melalui ke semua 12 daerah lain di Sarawak dalam perjalanan dari Miri ke Kuching. Lokasi terakhir persinggahan baginda adalah di Teluk Melano iaitu di Masjid Teluk Melano dan 0 km Lebuh Raya Pen Borneo pada 13 September ini nanti. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azman turut menegaskan bahawa penerbangan drone adalah dilarang sama sekali di setiap lokasi persinggahan dan lawatan kembara itu nanti. Manakala di Simanggang, Kenyalang Tourism Booster KTB terus komited dalam mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan utama di Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nur Azah Awang Sohor berkata, salah satu program yang diadakan oleh KTB adalah bengkel inap desa moden untuk membantu dalam memperkasakan pemilik inap desa tempatan dengan ilmu dan pengetahuan berharga bagi mematapkan inap desa mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Karnival KTB di Simanggang pada Ahad. KTB merupakan inisiatif bersama Koperasi Belia Inovatif Sarawak Berhad (KOBIS) dan Dewan Usahawan Muda BIM Iaga BYEC dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukasusarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Perasmian Robotic Surgical Assistant (ROSA) First in Borneo bertempat di Dewan Kenyalang Hospital Pakar KPJ Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.